Mulakan. Okey. So hari ini kita nak sambung kepada 9.3 iaitu Malaysia dalam PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. So cikgu faham kamu semua dah ada buku teks, dan kalau katakan ada para pelajar yang memang tak buka buku teks tu, sekadar nak mendengarnya, cikgu pun faham. Okey, kamu penat. Okey, jadi kamu pun tak sempat nak buka buku teks. Kamu pun decide tu apa? Aku dengar je lah. Cikgu faham. Cikgu faham. Okey, cikgu faham. Okey, tapi kalau tak tahu sila bertanya. Okey, tak tahu sila bertanya. Right. So kita tahu. Okey, PBB. Okey, ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat, apa matlamat dia? Mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Okey, satu soalan kuis. Apakah nama PBB sebelum 1945? Apakah nama pertubuhan PBB sebelum 1945? Piagam Atlantik, salah. Salah. Ada satu pertubuhan untuk seluruh dunia yang telah dilancarkan selepas Perang Dunia Pertama. Itu kamu belajar dalam bab 3 form 4. Apa nama dia? Sebelum PBB. Tapi sebab bentuk gagal, kemudian digantikan dengan PBB. So, apakah nama pertubuhan itu sebelum PBB? Cepat, siapa dapat jawab, cikgu akan bagi hadiah misteri. Big clue. Dia kalau PBB kan dia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kan. So dia ada macam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tapi sebelum PBB, nama dia ada dua perkataan je. Dua perkataan je. Come on. Tak apa. Kalau salah pun tak apa. Mencuba. Berani mencuba. Anyone here? Cikgu rasa mungkin Danush mungkin tahu kot. Danush. Siapa lagi? Okey. Baik. Akhirnya ada juga yang berjaya menjawab. Syamil. Ya, Syamil. Jawapan sebenarnya adalah Liga Bangsa. Liga Bangsa. Dipanggil Liga Bangsa. Jadi sebelum Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, nama dia adalah Liga Bangsa. Kalau kamu ingat, Liga Bangsa itu telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama dulu. Kalau kamu ingat lagi Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918 yang kamu belajar bab 3 tingkatan 4 dulu. Okay. Jadi, itu menyebabkan apa? Menyebabkan mereka telah membentuk satu Liga Bangsa. Okay. Ada dua ke cikgu? Bangsa tu ada dua? Bangsa apa? Kan bangsa tu ada dua ke cikgu? Ya kot. Ada dua. Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa macam itulah. Tetapi memang ada perkataan Liga Bangsa. Jadi itu ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama. Sebab apa? Untuk mengelak daripada berlakunya peperangan. Tetapi Liga Bangsa itu dibatalkan. Telah dimansuhkan. Kerana apa? Kerana gagal menghalang Jerman yang pimpinan Adolf Hitler menyerang Poland pada tahun 1939 dan memulakan Perang Dunia Kedua. Ingat lagi tak? Ingat lagi? Jadi itulah sebenarnya cerita Liga Bangsa tu. Lupa kena ingat sebenarnya dia punya susunan sejarah tu sebenarnya. Ingat susunan sejarah tu. Jadi memudahkan kamu nanti. Baik, so untuk itu Syamil, cikgu berikan hadiah misteri kepada kamu sekarang ni, iaitu inilah hadiah misterinya. Sila ambil sekarang. Sebelum orang lain ambil, baik kamu ambil sekarang. Ramai nak ambil ni. Silakan. Okey. Baik. Dah ambil dah. Syamil kata, tak apalah cikgu. Cik Dina. Baik. Wah, sama-sama. Baik. Kita lihat di sini. Kaki scam. Sudahlah kau. Baik. So kita lihat di sini ya. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara kita mencapai kemerdekaan, dan Dr. Ismail Abdul Rahman sendiri menjadi wakil tetap ke PBB yang pertama. So penglibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB, iaitu mendukung hasrat PBB serta menyertai agensi PBB.
So ini menjadi bukti jelas kepada komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Kita memang nak mengharapkan keamanan dunia. So kita lihat di sini pelibatan Malaysia. Untuk para pelajar yang mungkin tengok buku teks ni, kamu mungkin akan terkejut. Cikgu, adakah ini typo? Kenapa pelibatan? Kenapa tak penglibatan pernah tengok tak? Selalu kita tengok kan penglibatan. Kan? Jadi kenapa pelibatan So itu adalah tata bahasa betul yang baru. Pelibatan. Pelibatan. Pelibatan Malaysia. So, Malaysia sebenarnya memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB dan hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu matlamat kita pendirian Malaysia iaitu hidup bersama secara aman. Ingat matlamat Malaysia iaitu hidup bersama secara aman. Teringat lagu Hidup Bersama di Sampingku. Itu lagu apa Oh, lagu A. Ramli tu hidup bersama secara aman. Dapat idea dari sini lah kot. Jadi, kalau kita lihat di sini, komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu mendukung piagam PBB, satu. Yang kedua, terlibat dengan agensi di bawah PBB. Yang ketiga, berikan sumbangan untuk misi pengaman. Dan yang keempat, membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. So, ada 4 perkara yang menunjukkan komitmen Malaysia dengan PBB. So, kita tengok satu-satu. Yang pertama, mendukung piagam PBB. Iaitu, Malaysia memang mendukung penuh piagam PBB yang mana selaras dengan pendirian negara kita. Iaitu, pendirian negara kita ingin menegakkan hak asasi manusia, menegakkan hak setiap manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup, kemudian hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa dan juga agama. Maknanya, apabila PBB membuat piagam, dia kata apa? Nak berikan keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh dunia tanpa ada sebarang perbezaan. Malaysia pun join. Sebab Malaysia kata apa? Oh, kami pun sama bersikap macam ni. Kami pun berpendapat sedemikian. So, kami nak join PBB. Sebab itu kita join PBB dan kita ada gunakan konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain dan tidak akan campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Nampak tak? Sebab itu kalau kita lihat apa juga pergolakan yang berlaku dalam negara kita, seperti pergolakan politik ke, perlembagaan ke, Perdana Menteri kita lah apa semua kan, negara-negara lain dia tak masuk campur, dia tengok je. Sebab itu memang prinsip piagam PBB iaitu tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Nampak tak? Maksudnya dia macam bagi keamanan dan kesejahteraan yang sama rata lah cikgu. Ya, betul. Maknanya semua orang ataupun semua negara akan diberikan keamanan ataupun diberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan. Semua negara. Tetapi kita tahulah kan bahawa kalau kita cakap macam tu, kita pun akan mempersoalkan juga. Mungkin ramai akan bertanya, cikgu, kalau PBB ni dia kata nak memberikan keamanan kesejahteraan kepada seluruh dunia. Tapi kes Palestin tu macam mana cikgu? Kan? Itu persoalan besar. Tapi kes Palestin tu macam mana cikgu? Kan? Kes Palestin tu asyik ditindas oleh tentera-tentera Israel, dibom, dirampas tanah, rumah. Itu macam mana cikgu? Baik. Itu nanti kita pergi tengok Nanti kita akan tengok apakah sebab-sebabnya. Baik. So kita lihat di sini, inilah dia Tun Dr. Ismail, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman duduk di barisan hadapan paling kanan pada Majlis Keselamatan PBB.
So kita ada wakil kita. Baik. Yang kedua, kita lihat di sini iaitu komitmen Malaysia terhadap PBB, iaitu kita Malaysia terlibat dalam agensi PBB, iaitu kita terlibat dengan pertama sekali, okey, ini ada istilah-istilah yang mungkin kamu akan pelik sikitlah, iaitu UNESCO. Okey, apa itu UNESCO? Iaitu United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, iaitu Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan. So, penglibatan Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia, iaitu Gunung Mulu dan Taman Kinabalu, kemudian Bandar Melaka dan Georgetown, serta Lembah Lenggong di Perak itu diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Nampak tak? Sebab bila kita terlibat dengan UNESCO, maka Gunung Mulu dan Taman Kinabalu diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia, yang mana PBB akan salurkan kita kata dana untuk menjaga, menjaga dan mengekalkan keadaan Gunung Mulu dan Taman Kinabalu. Itu bagusnya bila kita join UNESCO. Begitu juga Bandar Melaka dan Georgetown diisytiharkan sebagai bandar bersejarah dan tapak warisan dunia, pun dapat dana daripada UNESCO. Itu. Kemudian Lembah Lenggong, iaitu kawasan di mana ditemui Perak Man, iaitu manusia purba yang dianggarkan 100,000 tahun dahulu. Rangka manusia tu kan, yang kamu belajar masa Form 1 dulu. Juga diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Itu kebaikan bila join PBB. Itu melalui agensi UNESCO. Yang kedua iaitu bekerjasama dengan kita kata sebagai Food and Agriculture Organization, iaitu FAO, Pertubuhan Makanan Sedunia, dalam bidang pengeluaran makanan, serta WHO, World Health Organization, dalam bidang kesihatan dan perubatan. Dan cikgu rasa lately ni dah setahun lebih WHO ni lah sebenarnya adalah kita kata sebagai agensi yang kita rasa sangat kerap disebut-sebut since COVID-19 ini menular ke negara kita. So WHO inilah antara agensi PBB yang sebenarnya selalu disebut-sebut. Kerana apa? Kerana kita kata bahawa vaksin datang daripada WHO, kemudian begitu juga usaha-usaha untuk membanteras COVID-19 juga datang daripada WHO. So ini untuk dalam bidang kesihatan dan perubatan. Ketepikan teori-teori konspirasi, sebab cikgu tahu ramai di antara kamu yang akan kata, cikgu, kami tahu sebenarnya COVID-19 ni satu konspirasi oleh WHO dan sebagainya untuk macam-macam agenda. Baiklah. Oleh kerana hari ni cikgu tak nak memberatkan kamu sebab cikgu tahu kamu pun penat. Kan? Cikgu dapat rasa aura kamu yang kamu lesu, penat, letih, ngantuk. Betul? Betul Dapat lesu tu kan? Kelesuan tu, betul ya betul. Sikitlah. Cikgu nak tanyalah sebab kita boleh kita boleh berbincang dan juga nak bertanyalah. Cikgu kena pause dulu bahaya ni. Macam mana cikgu tahu? Cikgu pause dulu sebab pause record dulu, bahaya ni. Baik, selain daripada itu, agensi kerajaan, agensi PBB, kalau kita lihat, Malaysia telah memberi kebenaran kepada PBB. Kalau kita lihat memberi kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat UNHCR, iaitu United Nations High Commissioner for Refugees ataupun Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian di Kuala Lumpur. Dan UNHCR ini ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. So UNHCR ini juga membantu menangani golongan-golongan ini. Negara kita banyak golongan pelarian seperti Rohingya, seperti juga golongan daripada Myanmar. Dulu kita dapat pelarian daripada Vietnam, kemudian pendatang-pendatang daripada negara-negara lain.
So UNHCR ini yang bertanggungjawab dalam hal-hal tersebut. Okey, itu. Ya. Ya, badan yang menjaga kanak-kanak sedunia pun juga adalah datang daripada PBB, betul. Memang betul. Okey, betul. Dan kita lihat sini, Malaysia juga menyertai Majlis Keselamatan. Ini agak ni sikit. Majlis Keselamatan, iaitu badan penting di PBB. So, majlis ini bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB. Anggota tak tetap 4 kali dipilih ya. Ini tentang Majlis Keselamatan. Dan kalau kita lihat sebelah kanan tu info tu, pendirian Malaysia terhadap pelarian, Malaysia tidak pernah menandatangani Convention Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Okey, ini menyebabkan Malaysia tidak mempunyai rangka perlembagaan atau rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Okey, dan sikap Malaysia sebenarnya lebih kepada dasar kemanusiaan, termasuklah membenarkan pelarian tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNHCR. So, Malaysia tak pernah menandatangani apa-apa perjanjian untuk membenarkan pelarian datang sini. Cuma kalau ada pelarian datang ke Malaysia juga, so Malaysia akan membenarkannya atas dasar peri kemanusiaan. Takkanlah contoh macam Rohingya, kita tak buat apa-apa perjanjian, tapi bila Rohingya lari ke sini, takkan kita nak suruh halau? Takkan kita nak halau balik? Dia orang dah berebut-rebut sampai sini naik kapal, semua kan dalam keadaan selai sepinggang. Kemudian daripada tengah laut, kita kata, balik, balik. Kan? Buatnya dia orang lemas di tengah laut, kan? Kapal pecah dan karam. So, bermakna di situ orang akan mempertikaikan di mana dasar kemanusiaan Malaysia. Sebab itu Malaysia membenarkan pelarian tinggal sementara di negara kita ini sebelum dihantarkan pulang ataupun ditempatkan di negara lain. Nampak? Peri kemanusiaan. Itu penting. Nampak tak? Jadi itulah sikap Malaysia yang mana banyak terlibat dalam PBB, pelbagai agensi. Dan sebelum itu cikgu nak ucapkan selamat datang kepada kejap ya, kita tengok. Selamat datang kepada Dini Hazira, ketua kelas kita. Okey, selamat datang. Lambat masuk Dini. Baru bangun tidur ketua kelas kita. Okey, baik. Tak apa. Kami faham. Tak perasan. Oh, ingatkan ada seminar ke apa? Okey. Okey. Saya tak tahu pula ada kelas. Ada kan. Di kesempatan ini cikgu nak ucapkan jugalah. Okey, selamat tahun baru. Okey, awal Muharram tahun Hijrah. Okey, ya, cikgu nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua para pelajar. Okey, ingat tahun baru, okey, buatlah azam baru. Okey, jadilah orang yang lebih baik daripada tahun lepas. Jadi orang yang lebih baik manusia yang lebih baik. Okey. Kemudian kita lihat di sini, okey, sumbangan-sumbangan dalam misi pengaman. Okey. Malaysia turut memberikan sumbangan besar dalam menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara-negara yang ada konflik. Masalahnya kalau kita lihat di sini banyak terbabit dengan pengorbanan lah. Kalau kita lihat disiplin dan kemampuan pasukan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini memang diakui oleh PBB. Antara misi pengaman itu yang pernah disertai oleh Malaysia adalah seperti di Kongo, di Namibia, di Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kemboja, Timor Leste, Ethiopia dan juga Lebanon. Dan tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Kalau kamu pernah tengok filem Black Hawk Down, okay, Black Hawk Down tu, kalau kita lihat ada satu babak, sebenarnya filem itu memang berdasarkan kisah sebenar bagaimana tentera-tentera Amerika
diselamatkan oleh tentera-tentera Malaysia. Okey, apabila diserang oleh tentera-tentera yang sedang berperang di kawasan itu. Kalau tak silap cikgu, ianya di Somalia kalau tak silap cikgu. Kalau tak silap. Tentera Malaysia okey. Movie apa Black Hawk Down Black Hawk Down rasanya. Filem tu. Tapi of course lah Hollywood dia akan twist lah cerita tu kan. Menunjukkan hero tu memang dia orang je lah. Kita ni tak pernah jadi hero lah. Kita ni jadi pelakon pembantu je. Dia orang je jadi hero kan. Tapi sebenarnya kisah sebenar tentera-tentera Malaysia lah telah menyelamatkan tentera-tentera Amerika dalam serangan tersebut. Hebat tentera Malaysia ni. Okay. So kalau kita lihat di sini, antara kawasan-kawasan yang pernah berlaku konflik-konflik itu seperti di Bosnia dan Herzegovina, iaitu under United Nations Protection Force dari tahun 1992 hingga 1995. Di Bosnia dan Herzegovina memang ada berlaku kita kata ethnic cleansing lah ataupun pembersihan etnik yang dilakukan. Ini di kawasan sekarang ini berada di kawasan-kawasan seperti Croatia, kemudian di kawasan Albania, di Eropah, di kawasan Eropah sebenarnya, Bosnia Herzegovina. Kemudian di Lubnan. Lubnan ni sebenarnya atas sikit je daripada Israel ataupun Palestin, atas sikit je. Lubnan Arab dia kat bawah, dia kat atas. Lubnan ni kat atas, iaitu di bahagian atas sikit daripada Israel. Di situ ada United Nations Interim Force di Lebanon dari tahun 2007 sampai sekarang ada lagi. Di Ethiopia ni negara Afrika di mana telah berlaku perang saudara juga kat situ, maka kita telah hantar unit pasukan dalam United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea. Jadi daripada tahun 2000 hingga tahun 2008 di Ethiopia. Kemudian di Kongo. Kongo pun di Afrika. United Nations Operation in the Congo. Dari tahun 1960 hingga 1964. UNOC. Ya, betul. Israel memang tak ada. Kan? Tapi dia orang isytiharkan sendiri negara mereka. Itulah. Kemudian United Nations Transition Assistance Group ataupun UNTAC daripada tahun 1989 hingga 1990 di Namibia. Jadi ini antara negara-negara yang telah berlaku perang saudara. Dan kalau kita lihat apakah istilah perang saudara ini? Perang saudara sebenarnya adalah perang antara dua kumpulan dalam sesebuah negara, dan perang ini kebanyakannya disebabkan oleh pergolakan politik. Matlamat pihak yang terlibat ini adalah untuk mengambil alih kuasa negara atau wilayah bagi mencapai matlamat tertentu, termasuklah menukar kerajaan. Nasib baik parti-parti politik negara kita ni tak ada pasukan tentera masing-masing. Kalau ada pasukan tentera masing-masing, alamat kita ni memang dah berlaku perang saudara lah. Perang antara parti DAP lawan parti MCA, perang di antara parti PAS menentang parti UMNO. Jadi negara kita pernah ke? Tak ada. Negara kita sejak merdeka tak pernah terlibat dalam perang saudara. Why? Sebab di negara kita tidak dibenarkan untuk memiliki senjata dan memiliki pasukan tentera sendiri, tak ada. Jadi sebab itu tidak berlaku perang saudara, alhamdulillah. Kalau berlaku perang saudara, Allah hidup macam dalam neraka sebenarnya. Macam dalam neraka, sentiasa tak selamat. So Yadina tanya, cikgu, yang Amerika nak gulingkan King George tu perang saudara ke? Gulingkan King George. King George di mana? Di Britain ke? Di Britain ke? Johor bukan ada tentera sendiri ke? Ya, memang Johor ada tentera sendiri. Tetapi tentera sendiri itu adalah tentera yang untuk mengawal Sultan. Bukan untuk pergi berperang, tak. Untuk sebagai pegawai peribadi. Bodyguard Sultan lah sebenarnya. Nampak? Itu fungsi tentera-tentera tu.
Okey, untuk Idina Damia, setahu cikgu lah okey, Amerika tak pernah ada raja. Amerika tak pernah ada raja. Kalau kamu ingat, semasa bab 2 tingkatan 4 dulu, iaitu kalau kamu ingat tentang revolusi kemerdekaan Amerika. Ingat lagi tak? Revolusi kemerdekaan Amerika. Revolusi kemerdekaan Amerika, mana ada raja? Amerika tak ada raja. Amerika tak ada raja. Dia dah start ada presiden lagi. Yes, kalau di England tu ya, iaitu yang nak cubaan nak gulingkan King George tu, yes, itu adalah percubaan untuk gulingkan King George kerana King George itu telah mengabaikan permintaan parlimen, betul? Mengabaikan parlimen sebenarnya. Tetapi itu bukan perang saudara, sebab kalau perang saudara mesti bersenjata. Itu dipanggil perang saudara sebab bersenjata antara dua pihak. So di England bukan perang saudara. Betul. Okey. Idina Damia, harap kamu boleh jelas sekarang tentang fakta-fakta tu, sebab cikgu tahu bila kamu sebut King George di Amerika, this is apa yang dikatakan sebagai fakta dah bersilang. Fakta dah bersilang tu ya. Fakta dah bersilang. Okey. Bukan perang saudara ke? Okey. Perang mulut. Perang mulut tu sebenarnya adalah pertengkaran. Dan biasanya perang mulut ni antara perempuan dengan perempuan lah. Macam yang terbaru dekat media sosial, dia antara apa? Diva AA dengan siapa? Dengan Cik Ta tu perang mulut. Diva AA dengan Cik Ta tu di media sosial, itu perang mulut. Okey, itu perang mulut. Ya, diva. Okay, baik. Okey, Ahmad Dani tanya, 13 Mei itu bukan perang saudara ke? Tidak. Itu bukan perang saudara. Itu dipanggil rusuhan kaum. Rusuhan kaum ya. Sebab dia melibatkan dua kaum yang berbeza. Okey. Baik. Okey, Cambodia, United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC. Juga dilakukan dan Malaysia telah sertainya di Cambodia, kemudian di Timor Leste, International Force in East Timor, dari tahun 1999 hingga tahun 2000, dan tadi di peta sebelah tadi ada di Somalia, dari tahun 1992 hingga 1995, iaitu United Nations Operation in Somalia. Bermakna di sini, ini adalah negara-negara yang mana Malaysia telah menyertai sebagai misi pengaman. Dan kehebatan tentera-tentera Malaysia ni memang diakui seluruh dunia. Di mana tentera-tentera Malaysia ni memang pangkat komando-komando ni memang hebat. Memang hebat. Komando-komando Malaysia antara yang terhebat di dunia lah. Kan. Jadi ada siapa kat sini yang nak jadi komando ke? Ada siapa sini nak jadi komando, nak join tentera, army? Tak ada? Tak ada Okey. Izan, tak payahlah Izan. Kan? Kalau setakat hati tisu tak payahlah. Okey. PBB sponsor ke? Sebenarnya kalau ikutkan senjata-senjata tu memang PBB ada yang beri sedikit bantuan dan ada juga yang di mana Malaysia sendiri menghantar tentera bersama-sama dengan senjata. Tak semuanya lah disponsor. Tak semuanya lah okey. So itu tentang misi-misi pengaman ini. Kenapalah kau join army BTS ni? Okay. Janganlah kan. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Okey. Okey. Janganlah. BTS lah pula. Okay. Join itu. Oh ya ke? Okay, baik. Anyone here? Anyone here yang masih lagi army BTS, ada ke? Selain daripada Dini dan juga Tijah serta juga Dina, ada anyone here? Syasha dan juga siapa lagi? Yang lain-lain? Ami juga ke? Bukan Oh bukan. Okay. Lawan.
Actually, okay. Amri. Oh Amri bukan Ami. Okay. Nazirah? Bukan. Okay, bukan Nur Afrin pun bukan. Okay, tak apa. Bukan. Kalau macam tu cikgu nak buat army cikgu lah sendiri. Tak minat Cik. Semua nama pun boleh petik. Kalau cikgu buat army sendiri boleh? Boleh boleh boleh. Kan? Aduh yai. Untuk apa pun tak tahu. Okey, baik. So boleh. Rafiz. Nash. Baru cadangan Datuk bagi nama. Kau ni Nash. Kau ni kan. Okey, baik. Okey. So kita telah lihat berkaitan dengan Jabrika di Jahanam dini ni. Aduh yai. Okey. So kita telah lihat tentang sumbangan dalam misi pengaman. Okey, sedap tu nama. Okey, baik. Nanti kita pertimbangkan okey. Baik, seterusnya kita nak lihat berkaitan dengan misi pegawai pemerhati. Okey. Malaysia, kalau kita lihat di sini, okey, misi pegawai pemerhati. Ingat misi tu maknanya mission. Bukannya misi tu nurse. Sebab orang dulu panggil nurse tu misi. Bukan misi nurse tu ini mission. Sekarang ada yang silap pula kan. Misi pegawai pemerhati. Iaitu Malaysia turut terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik seperti di Sierra Leone, Chadlia, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Kemboja, Liberia, Kongo, Namibia, Angola serta Mozambik, Ethiopia dan juga Timor Leste. Banyak negara ni. Okay. Baik. Okay. Tugas pegawai pemerhati. Okey, ingat Okey, kalau kita lihat tugas pegawai pemerhati adalah termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi juru bahasa. Itu pegawai pemerhati. So, kalau kita lihat di Chadlia ni seperti United Nations Auzo Strip Observer Group pada tahun 1994. Begitu juga di Sahara Barat. Okey. Okey. Baik, Sahara Barat. Okay. United Nations Mission for Referendum in Western Sahara. Sampai sekarang ada lagi di Afrika tu. Begitu juga di Sierra Leone. Okay. United Nations Mission in Sierra Leone. Kalau exam nama-nama tu tak. Tapi kamu kena bezakan antara misi kita kata tentera pengaman dengan juga misi pegawai pemerhati. Kamu kena tahu bezakan dia. Bezakan antara misi pengaman dengan misi pegawai pemerhati. Itu beza dia. Okey. Liberia, United Nations Observer Mission. Okay, in Liberia. Congo, United Nations Organization Stabilization Mission. In Dr. Congo, Angola, Namibia. So, ini adalah antara negara-negara yang Malaysia telah join sebagai pegawai pemerhati di Angola dan juga Namibia. Banyak. Okey, banyak ion ni betul. Ion ni Namun begitu, kebanyakan kawasan-kawasan yang Malaysia terbabit dalam misi pengaman, kebanyakannya adalah di kawasan Afrika. So kalau kamu tengok ni di kawasan-kawasan Afrika ni, kawasan-kawasan yang sedang bergolak, sedang ada perang saudara dan sebagainya. Seperti di Bosnia Herzegovina ada United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. Begitu juga di Iraq ada United Nations Iraq Kuwait Observation Mission dan juga United Nations Advanced Mission in Cambodia. Okay, ini di Kemboja. Begitu juga di Mozambik, Ethiopia dan juga di Timor Leste. Maknanya di sini, kalau kamu sekali imbas lihat, kebanyakan negara-negara yang terlibat, Malaysia terlibat adalah negara-negara di Afrika seperti Mozambik dan juga Ethiopia. Begitu juga di kawasan, kalau di Asia Tenggara ni, di Kemboja dan juga di Timor Leste. Dan kenapa Timor Leste, cikgu? Sebab Timor Leste ni sebenarnya adalah sebuah kawasan yang menuntut kemerdekaan daripada Indonesia.
menuntut kemerdekaan daripada Indonesia untuk ditubuhkan negara sendiri. Dan mereka berjuang. Itu dipanggil Timor Leste. Macam Singapura ke? Macam Singapura lah lebih kurang. Tapi Singapura memang dah memang negara sendiri. Tapi Timor Leste ni dulu memang sebahagian daripada Indon. Sebahagian daripada Indonesia. Tapi mereka tak nak duduk di bawah Indonesia. Mereka berjuang untuk bebas daripada Indonesia. Hong Kong sebenarnya, okey. Hong Kong sebenarnya adalah sebuah tanah jajahan British. Okey, dan telah dilakukan perjanjian dengan China daripada tahun 1899. 1899 dan perjanjian itu menyatakan bahawa Hong Kong itu kepunyaan British selama 100 tahun. So that's why back to 1999, so from 1899 sampai 1999, itu British punya. After 1999, so Hong Kong telah diserahkan semula kepada China. Sebab itu Hong Kong sekarang menjadi China. Nampak tak? Memang perjanjian ni macam tu. 100 tahun. Nampak tak? Jadi itulah sebenarnya keadaan yang berlaku di Hong Kong. Ya, sekarang ni Hong Kong jadi China punya lah. Hong Kong jadi China punya. Nampak tak? Baik. Tapi apa lagi? Baik. Tokoh-tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Okey. So antara tokoh-tokoh yang pernah terlibat satu country lain tak. Dulu dia wilayah di bawah pentadbiran British. After 1999, dia under China. Ya, Anik, kalau Hong Kong China punya, kalau saya punya, saya cikgu punya. Nik, kau ingat aku ni apa? Tertawan dengan kata-kata kau ni? Memang tak minta maaf lah kan? Alamak, kejap. Bersemut kamera. Ni lah, ni Anik punya hal lah ni. Bersemut kamera. Okey, baik. Okey, bersemut kamera. Korang pun boleh bersihkan okey Dini. Baik Dini. Okey. Baik. Okey. So kalau kita lihat di sini tokoh Malaysia, backup terus, pandai Dini. Backup Baik, inilah dia antara tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam PBB iaitu Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Ni kalau ni kalau ada gambar-gambar bapak kamu, bapak saudara ke atuk ke, bagi tahu contohnya macam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, iaitu doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan, di mana 2008 beliau merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Dan 2009 hingga 2011 terlibat dengan UNFPA, United Nations Population Fund, sebuah agensi PBB di New York, dan 2014 menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Nampak tak? Siapa? Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Orang Malaysia tu. Begitu juga yang kedua ni, Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Dia penjawat awam. Dan 2017 hingga 2020 mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. Wanita pertama Dan UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Maknanya memberi tumpuan kepada kehidupan bandar yang mencapai kecekapan yang tinggi ketika populasi dunia semakin berkembang. Betul? Populasi dunia sekarang ni mencecah berapa? 4 bilion kalau tak salah juga. 4 ke 8 4 bilion. Ramai. Namun kalau kita lihat setakat direkodkan pada hari ini sudah ada 15 juta yang meninggal dan mati akibat COVID-19. Baik, aktivis tu apa cikgu? Baik, aktivis tu adalah orang yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan agensi tersebut. Contohnya kalau katakan di sini
Okey, dia aktivis, aktivis kemanusiaan, maknanya dia dia aktif dalam aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kemanusiaan. Itu aktivis kemanusiaan. Aktivis ya, orang-orang yang aktif dan terlibat dalam sesuatu perkara. Itu aktivis. Kan? Baik. Kemudian Tan Sri Razali Ismail, tokoh diplomat. 1990 hingga 1992 mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat United Nations Development Program dan 1991 dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara-negara anggota PBB. Dan 2000 hingga 2005 wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Wakil khas, Setiausaha Agung PBB, dia akan hantar wakil dia yang dipilih untuk ke negara-negara yang bergolak atau negara-negara yang sedang menghadapi perang saudara dan sebagainya. So ini adalah Tan Sri Razali Ismail, orang yang telah terlibat dalam dalam kegiatan itu. Mapan ni kita kata cekap, cekap dan kita kata sebagai cekap dan bijaksana lah, mapan. Maknanya kehidupan di bandar yang mapan, iaitu efektif dan juga bijaksana ataupun lestari, iaitu dia mampu sesebuah bandar itu mampu untuk menampung semua penduduk dan juga di samping itu menjaga alam sekitar. Itu dikatakan sebagai efektif dan juga bijaksana, lestari. Ini istilah-istilah yang kita katakan istilah-istilah yang tinggi sebenarnya. Kenapa nak agensi ini bagi tumpuan kat bandar yang mampan? Sebenarnya agensi ini akan memantau segala masalah-masalah yang berlaku di bandar-bandar utama di dunia. Kebanyakan bandar utama di dunia menghadapi masalah overpopulated. Maknanya terlebih kita kata terlebih penduduk, lebihan penduduk. Bila lebihan penduduk, apa yang berlaku? Akan mengalami masalah kekurangan makanan. Yang kedua, pencemaran. Yang ketiga, masalah pertempatan. Kemudian ini menyebabkan masalah gelandangan. Gelandangan ya, orang yang tinggal di tepi jalan, tak ada rumah apa semua kan. So this is masalah-masalah yang telah menarik minat kepada PBB untuk mengatasinya. Nampak tak? So, dan kalau kita lihat, kenapa sampai tahap PBB nak kena buat agensi tu ya? Kerana negara-negara di dunia sekarang ini, nama je demokrasi, tapi sebenarnya mereka lebih kepada kapitalis. Anda tahu apa itu kapitalis? Kapitalis, tak pernah dengar? Kapitalis ni maknanya bukan. Kapitalis bukan bebas Afiq. Kapitalis ni maknanya adalah negara-negara yang mengutamakan untung. Duit, untung. Kapitalis. Jadi bila negara-negara ini telah menjadi kapitalis, mengutamakan keuntungan dan duit, kemanusiaan tak ada. So kalau orang yang tinggal di gelandangan tak makan, lantak pilah. Lantak. Bagi dia itu tidak membawa keuntungan. Bantuan kemanusiaan ini tidak membawa keuntungan. Nampak? Sebab itu PBB melihat perkara ini menjadi satu isu besar. Sebab itu mereka menubuhkan agensi untuk menguruskan masalah-masalah di bandar-bandar ini. Negara apa yang kapitalis itu? Almost 90% negara-negara di barat adalah kapitalis. US, England, Britain, kemudian juga you name it. Europe semua kapitalis. Maju tetapi mengabaikan aktiviti kemanusiaan. Sebab itu PBB anjurkan perkara ini. Dan negara kita ni, kalau kita tak didik daripada sekarang, negara kita juga akan boleh menjadi kapitalis tau. Kalau kamu perasan dekat luar tu, ada je orang-orang gelandangan yang tidur tepi jalan, tidur di tepi kaki-kaki kedai, kaki lima semua. Nasib baik kita juga banyak NGO yang banyak memberikan makanan,
banyak memberikan bantuan kepada golongan gelandangan. So, negara kita belum sampai tahap kapitalis lagi. Belum. Nampak tak? Jadi, kapitalis ni sebenarnya sesuatu yang, kapitalis sebenarnya kejam tau. Kapitalis ni kejam. Kejam. Kejam dalam diam. Kejam dalam diam. Kamu tahu tak? Macam mana orang boleh jadi gelandangan? Of course lah, bila jadi gelandangan, bila apa? Bila kehilangan pekerjaan. Okay, bila tiada lagi institusi keluarga. Okay, institusi keluarga dah tak support. Kemudian hilang tempat tinggal, hilang pekerjaan. Okay, tiada tempat mengadu apa semua. Jadi lebih selesa tinggal di tepi-tepi jalan, gelandangan. Nampak? Jadi kapitalis ni adalah sesuatu ideologi yang sangat bahaya sebenarnya. Bahaya. Sebab itu, mungkin ramai orang cakap kan, cikgu, komunis lagi bahaya. Setuju tak? Korang akan cakap komunis lagi bahaya kan? Korang cakap komunis lagi bahaya. Tapi sebenarnya, oleh kerana kapitalis itu wujud, menyebabkan Karl Marx dan juga Frederick Engels tu, kedua-duanya benci sangat dengan orang-orang kapitalis, maka mereka wujudkan ideologi komunis. Komunis ni tak wujud kalau tak ada kapitalis. Tetapi oleh kerana mereka benci dengan kapitalis, sebab orang-orang kapitalis ni asyik untung saja, utamakan untung. Mengutamakan untung dan tidak berfikir tentang orang-orang bawahan, maka mereka mencipta ideologi komunis, iaitu biar semua harta dalam negara milik kerajaan dan kerajaan akan agih-agihkan. So fair and square, tak ada lagi miskin. Nampak tak? Itu matlamat dia sebenarnya. See? So itulah yang berlaku. So komunis bukan simply dia created untuk berlaku kejam gitu, tak. Tapi komunis dia create untuk apa? Untuk mengatasi masalah kapitalis ni sebenarnya. Kapitalis ya. Okey, baik, tak apa. Okey, kita akan pergi kepada dua lagi ni, iaitu ada dua orang tokoh, dan tokoh yang seorang ni memang sangat terkenal, iaitu Dr. Jomo Kwame Sundaram. Kalau kamu tengok Dr. Jomo Kwame Sundaram ni, dia adalah seorang ahli akademik dan pensyarah. Dia kalau tengok muka macam Melayu. Tengok muka macam Melayu, tapi nama bukan. Okay. So kalau kita lihat di sini, Disember tahun 2004, dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antarkerajaan G24 bagi hal ehwal keuangan dan pembangunan antarabangsa. Kalau tak silap cikgu, dia Indian. Kalau tak silap cikgu lah, dia Indian. Kalau tak silap cikgu ya. Baik, 2005 dia dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB, Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. You see, Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial di mana? Di PBB. Tak mainlah dalam negara. PBB terus. Dr. Jomo Kwame Sundaram. Dan 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Dr. Jomo Kwame Sundaram. Hebat dia ni. Dan yang terakhir di sini, Tan Sri Abu Samah Abu Bakar, pegawai tentera. Pegawai tentera, di mana tahun 1994 dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM kedua di Somalia. Dan warga Malaysia pertama diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Pemerintah tertinggi tentera PBB. Dan pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat dan keprihatinan dalam soal kemanusiaan. So secara kesimpulannya, Malaysia antara negara yang memainkan peranan aktif dalam PBB. Selain terlibat dalam persidangan PBB, negara kita juga berikan kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB
laksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia tersebut. So Malaysia turut memberikan sumbangan penting dalam PBB semasa menjalankan tugas misi pengaman. Terdapat juga warga Malaysia yang mengetuai agensi di bawah PBB. So sebagai warga Malaysia, kita wajar apa? Menyokong penglibatan negara dalam badan dunia ini, dan kita harusnya berbangga dengan pencapaian cemerlang Malaysia dalam PBB yang mengharumkan nama negara. You see? So kita maknanya ada orang-orang hebat dalam PBB ya, seperti Dr. Jomo Kwame Sundaram, Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Kemudian kita ada Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Datuk Maimunah Muhammad Sharif, dan juga Tan Sri Razali Ismail, antara orang-orang hebat yang pernah menyertai agensi PBB. Ini tokoh-tokoh Malaysia. Dan kita telah lihat Malaysia di PBB terlibat terlibat dalam misi pegawai pemerhati. Kemudian juga kita telah lihat Malaysia terlibat dalam misi sebagai apa? Sebagai tentera pengaman. Kalau kita lihat sebagai misi tentera pengaman, sumbangan dalam misi pengaman itu. Dan juga kalau kita telah lihat tentang Malaysia terlibat dalam agensi-agensi seperti UNESCO, WHO, FAO, UNHCR dan juga Majlis Keselamatan. Itu dalam agensi PBB. Dan kenapa kita terlibat dengan PBB? Kerana penglibatan Malaysia ini, kita sebenarnya memegang komitmen yang sama seperti PBB, iaitu kita mendukung prinsip hidup bersama secara aman. So hari ini kita cerita tentang Malaysia dalam PBB. Ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Tentang Malaysia dan PBB dan sebagainya. Silakan. Ada nak tanya apa-apa? Ada yang tak faham ke? Tang mana yang tak faham? Silakan. Nak tanya? Mungkin Shrista nak tanya? Sarah Afrina? Begitu juga Syamil? Dan juga mungkin okey, yang pasal Palestin tu cikgu. Okey, yang pasal Palestin okey, bagus soalan tu sebenarnya. Okey, baik. Kita lihat di sini, okey, ada satu perkataan di sini dipanggil Majlis Keselamatan. Okey, kita memang mendukung nak mengekalkan keamanan dunia. So sebab itu Malaysia menyertai Majlis Keselamatan. Tetapi kita semua ada hampir 135 buah negara di PBB tu. Dan semua menyokong untuk menghalang Israel daripada bertindak melakukan kekerasan terhadap Palestin. So kita semua dah setuju. Kemudian mereka usulkan kepada 5 buah negara kuasa veto. 5 buah negara yang memiliki kuasa veto, iaitu seperti Amerika Syarikat, Rusia, Jerman, Britain dan juga China. So ada 5 Ada 5. So apabila mereka usulkan untuk menghalang untuk menghantar tentera-tentera bagi menghalang Israel daripada memusnahkan Palestin, so mereka bincangkan di peringkat 5 ni. So mereka setuju untuk hantar tentera untuk membantu Palestin tau. Cuma satu je yang tak setuju, iaitu Amerika. Bila Amerika tak setuju, maka usul itu, cadangan itu tidak dapat proceed. Tak dapat proceed. Sebab dalam kes kuasa veto, dia bukan pasal demokrasi, tapi dia mesti 5-5 setuju. Kalau satu je tak setuju, tak boleh proceed. Kenapa US tak nak setuju? Kerana Amerika ada sangkut paut dengan Israel. Sebab Amerika dan Israel berkawan baik. So sebab itu US tak setuju. Nampak tak? Ya, itulah yang berlaku. Sebab itu isu Palestin tak settle. Daripada dulu sampai sekarang tak settle. Sebab apa? Campur tangan US. Campur tangan Amerika. Nak buat apa-apa pun tak boleh. Amerika tak setuju. Tak boleh. Tak boleh ikut law PBB, kena dapatkan 5-5 kuasa veto. Setuju. Tapi sebab satu je negara yang tak setuju, maka tak boleh proceed.
Nampak tak? Dia tak pakai majoriti. Dalam Majlis Keselamatan tu, 5 negara kuasa veto ni itu tak pakai demokrasi. Dia kena 5-5 setuju. Tapi nyawa kat sana macam mana? Itulah pasal. Itulah pasal. Tak boleh pujuk. Tak boleh pujuk. Boleh ke keluar PBB? Boleh, tapi bila kita keluar PBB, okey, kita akan terhalang daripada segala ikatan yang kita dah buat dengan PBB. Contohnya ikatan dari segi WHO, ikatan daripada sudut yang UNHCR. So kita dah banyak bergantung dengan PBB. Okey, WHO dan sebagainya. So kalau kita keluar, kita tak dapatlah lagi kelebihan dan kemudahan-kemudahan itu. Rugilah kita. Dan sangkutlah pula nanti. Pelbagai masalah lain akan timbul. Nampak tak? Dan kalau kamu cek betul-betul, kalau orang cek betul-betul, orang akan cakap